Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat dari Seremban, Seri Semi, juga Seri Nilai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama untuk meneliti pelaksanaan tarbiyah keabiman dan usrah di usrah pelajar di sekolah masing-masing. Jadi saya akan berbicara berdasarkan buku yang kita terbitkan, iaitu buku Tarbiyah Keabiman yang kita edarkan ke sekolah-sekolah seluruh Malaysia, yang kita minta sangat semua sekolah akan memilikinya, dan keperluannya ialah satu guru murabbi, satu buku ini. Jadi kita akan terang bagaimana guru murabbi itu kita akan buat pelantikan seperti apa. Okey, kita terus ke taklimat dari awal. Taklimat YTP ini berkaitan pelaksanaan tarbiyah keabiman 2021. Kita telah menentukan bahawa peruntukan waktu 1 jam seminggu di dalam PDP ini diputuskan di dalam mesyuarat MPYTP 24 November yang lalu. Jadi kita dah minta setiap sekolah peruntukkan waktu 1 jam seminggu untuk pelaksanaan tarbiyah keabiman ini di dalam waktu pembelajaran di sekolah masing-masing. Kedua, JPK Syakhsiah adalah ketua murabbi untuk pelaksanaan tarbiyah keabiman ini. Ketiga, setiap kelas 4, 5, 6 dilantik seorang guru murabbi untuk seri. Kalau tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4 dan 5 juga, setiap kelas ada satu guru murabbi yang perlu dilantik. 4, guru murabbi hendaklah membentuk unit-unit usrah di kelasnya sekitar 5 atau 7 orang per unit. Pemilihan murid hendaklah seimbang kemahirannya di setiap unit usrah. Jadi JPK Syakhsiah dia ketua murabbi, perlu ada di bawah dia setiap kelas itu ada satu murabbi, guru murabbi, dan di bawahnya, di bawah guru murabbi ini ada satu kelas. Satu kelas itu akan membentuk 3, 4 atau 5 unit usrah berdasarkan bilangan kelas tersebut. Kalau kelas itu ada 20, kita minta dia adakan 4 unit usrah, iaitu 5 orang setiap satu unit usrah. Yang keenam, setiap unit usrah hendaklah ada organisasinya. Yang kelima, setiap unit usrah hendaklah ada organisasinya. Naqib, setiausaha, bendahari. Ini kena dibuat pelantikan di dalam unit usrah tersebut. 6. Pelaporan usrah hendaklah dibuat oleh setiausaha setiap unit dan diserahkan kepada guru murabbi masing-masing. Itu setiap bulan dia serah kepada guru masing-masing. 7. Guru murabbi wajib memiliki buku tarbiyah keabiman dan usrah pelajar ini untuk rujukan semasanya. Kerana di dalam itu ada syllabus, di dalamnya ada panduan untuk pelaksanaan usrah. 8. Guru murabbi perlu menyediakan RPH untuk interaksi usrah pelajar mengikut format yang sedia ada dalam RPH Al-Hikmah kita. 9. Pengenalan dan panduan pelaksanaan usrah dijelaskan di dalam buku Tarbiyah Keabiman dan Usrah Pelajar ini dalam muka surat 41-46. Ini kalau dah ada buku, dah boleh buka dan rujuk. 10. JPK Syakhsiah sebagai ketua murabbi hendaklah menyelaras semua program semua program tanzim haraki seperti tamrin, usrah, qiyamul lail, mukhayyam, pusat puasa sunat, khidmat sosial, aktiviti lapangan dan lain-lain. Ini semua kita senaraikan di dalam buku tarbiyah. Pelaksanaan dia di dalam buku tarbiyah ini, Tarbiyah Keabiman ini muka surat 84-88. 11.
Ketua Murabbi hendaklah menyediakan pelaporan pelaksanaan usrah ini kepada YTP setiap 3 bulan sekali. Maknanya setiap 3 bulan sekali, Ketua Murabbi dapatkan daripada Murabbi laporan yang dibuat oleh setiausaha unit usrah yang kita minta setiap bulan diserahkan kepada guru Murabbi. Kemudian dia bagi kepada Ketua Murabbi akan ringkaskan, hantar kepada YTP tentang pelaksanaan usrah tarbiyah keabiman ini. 12. Sebagai makluman, aktiviti usrah pelajar ini adalah gabungan dan persepaduan antara pelbagai subjek yang merangkumi kemahiran Al-Quran, hadis, sirah, bahasa, akhlak, komunikasi, kemahiran berfikir, merancang, bekerja secara jama'i, berukhuwah dan lain-lain. Jadi kita minta 1 jam itu sebenarnya tidak merugikan mata pelajaran yang kita keluarkan untuk kita masukkan 1 jam sesi usrah dan tarbiyah ini, kerana sesi usrah dan tarbiyah ini merangkumi dan dia adalah persepaduan di antara pelbagai subjek yang ada di sekolah kita. Seterusnya, kita pergi ke target pendidikan Islam. Dalam hierarki pendidikan, target kita ialah pertama sekali di level paling atas adalah ilmu. Nak menyampaikan ilmu, memberi penerangan tentang ilmu. Yang kedua, amali. Ada praktikal. Ketika bercerita tentang ilmu itu, ada praktikalnya di kelas. Ada amalinya di kelas. Lepas itu, kita hendak dia menjadi amalan. Di kelas dia buat, di rumah dia buat, di mana sahaja dia buat. Kalau kita ajar di kelas makan pagi, makan baca doa, makan ikut adabnya, di rumah, di mana pun dia makan, dia tetap melaksanakan amalan tersebut. Dia pertama mendapat penerangan, praktis di sekolah, amalan itu berlaku di rumah, berlaku di luar kelas. Kemudian dia beriltizam, sentiasa buat, bukan sekadar kadang buat, kadang tak buat. Lama-lama ia akan menjadi penghayatan. Dia dah menghayati, dia dah doa, dia itu dah mula menyerap ke dalam jiwanya. Akhirnya pendidikan kita target supaya ilmu, amalan yang dipraktis itu menjadi tabiat, menjadi watak, menjadi citra satu-satu murid. Ini target pendidikan kita. Kita nak supaya dengan pelaksanaan tarbiyah yang kita lakukan, akhirnya kita dapat membentuk satu watak murid yang kita nak. Melalui ilmu, amali, amalan, iltizam, penghayatan ini, akhirnya dia akan membentuk satu watak. Pergi ke mana pun, watak itu orang kenal. Ini watak murid sekolah Abim. Ini, kalau yang sering beri salam ini adalah murid sekolah Abim. Kalau yang bercirikan seperti ini, jadi kita nak proses pendidikan kita itu akhirnya membentuk satu citra, satu syakhsiah, satu watak, satu tabiat yang semua orang tahu. Kita berjaya menerap ciri tersebut ke dalam jiwa murid. Jadi ini hierarki pendidikan yang kita inginkan. Akhirnya kita nak membentuk satu watak, satu tabiat yang berkekalan di dalam jiwa murid tersebut. Sekarang kita nak tengok konten buku tarbiyah tersebut. Buku tarbiyah tu ada apa? Sebenarnya dia ada 3 bahagian sahaja. Bahagian pertama, pengenalan berkaitan dengan Abim, PKPM, Wadah, YTP, budaya dan tarbiyah Abim. Yang kedua, kontennya ialah panduan usrah pelajar. Pengenalan tentang pelaksanaan usrah, konten di dalam dia itu, dalam bab kedua ini, pengenalan, pelaksanaan dan format usrah. Lepas tu kita terus memasukkan silibus Al-Quran dan hadis. Tahap 1, 2, 3 itu tahap dalam usrah, bukan tahap di sekolah. Tahap 1, 4, 5, 6, darjah 4, 5, 6. Tahap 2, tingkatan 1, 2, 3. Tahap 3 adalah tingkatan 5 dan tingkatan 4 dan 5. Silibus Al-Quran kita masukkan 3 tahap ada di dalamnya.
Silibus keabiman kita masukkan juga 3 tahap tersebut. Senarai aktiviti gerakan dinamika usrah. Kita senaraikan macam mana dia nak menjalankan aktiviti gerakan dinamika usrah ni. Kemudian kita sertakan format pelaporan usrah pelajar. Jadi usrah ni pelajar nak buat lapor, dia tinggal print muka surat tersebut dan dia tinggal mengisi, dan antaranya tik pun ada. Kita memudahkan mereka untuk membuat pelaporan. Dan yang ketiga, ini hanya lampiran. Kita ada bab 1 tadi pengenalan, bab 2 panduan usrah pelajar. Yang ketiga adalah lampiran modul usrah sumur. Modul berbudi bahasa. Macam mana kita nak menjalankan aktiviti yang boleh akhirnya terhasil matlamat kita nak berbudi bahasa. Macam mana modul nak membina jati diri, modul nak penampilan diri, modul cara hidup Islam. Itu kita bagi 4 contoh yang kita ambil daripada usrah sumur. Usrah sumur ini adalah buku di bawah Kementerian Pendidikan Islam kita yang dia membentuk program murid unggul. Sumur itu usrah murid unggul. Jadi dia kita ambil dari situ untuk contoh kita melaksanakan modul usrah di dalam usrah kita. Kemudian kita terus ke muka surat seterusnya. Kita nak tengok hierarki kedudukan struktur pelaksanaan usrah di sekolah ini. Kita letakkan penasihat kepada program ini adalah ketua pegawai eksekutif, pengetua JB, guru besar. Itu penasihat di atas. Ketua murabbi yang akan melaksanakan projek ini adalah JPK Syakhsiah. Dia melantik murabbi, di setiap kelas ada seorang murabbi. Kemudian di bawah seorang murabbi itu ada satu kelas. Dan satu kelas itu ada usrah unit. Mungkin ada, kalau ramai murid, banyaklah kelompok usrah di bawahnya. Kalau ada 20, ada 4 sahaja unit usrah. Kita minta 5 pelajar, 1 usrah. Dan di dalam unit usrah itu ada naqib, ada setiausaha dan ada bendahari. Itu gambaran struktur yang kita nak berlaku di dalam setiap sekolah. Pengenalan usrah, muka surat seterusnya. Pengenalan usrah ni kita boleh tengok di dalam muka surat 41. Ini saya tak akan menjelaskan secara detail. Ini kita boleh tengok di dalam buku Tarbiyah Keabiman yang kita sediakan. Dalam panduan usrah unit tu ada pengenalan usrah, ada objektif usrah, ada jenis-jenis usrah, ada rukun ikatan usrah. Ini juga ada di dalam buku muka surat 41 tadi. Kita tengok di sana. Kita juga menyertai objektif usrah. Juga saya ingat tak perlu saya panjangkan kerana tuan-tuan dan guru-guru semua boleh lihat di muka surat 41 di dalam buku tersebut. Rukun usrah ada dalam muka surat 43 hingga 44. Ni ada penjelasan dia, bukan sekadar kita nyatakan rukun sahaja, tapi bagaimana melaksanakan rukun tersebut. Ada dalam muka surat 43 hingga 44. Kemudian pelaksanaan dan pengisian usrah. Baca maksud kita ada 4 agenda usrah yang kita cadangkan 1 jam ini. Ada 4 agenda sahaja. Pertama, baca maksurat. Yang kedua, bacaan Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, silibus keabiman. Yang keempat, aktiviti gerakan dinamika usrah. Habis 1 jam, ada 4 agenda ini. Ada penjelasannya secara detail di dalam muka surat 44 dan 45 di dalam buku Tarbiyah Keabiman. Kemudian kita bercerita tentang 4 perkara yang mesti diambil berat dalam pelaksanaan usrah. Dia seperti syarat lah. Dalam pelaksanaan usrah mesti ada 4 perkara yang kita lakukan
ketika melakukan usrah tersebut. Pertama, disiplin waktu, solat berjamaah, tabung infak kena ada, kalau boleh ada sesi makan bersama. Kita minta pelajar rancanglah. Yang solat berjamaah ni, kalau boleh, kalau waktu itu diambil di waktu pagi, mereka boleh berjamaah solat duha, atau mereka boleh buat selepas solat duha, baru jamaah solat duha, baru mereka lakukan usrah. Atau sebelum jamaah dulu ataupun usrah dulu. Itu terserah kepada budi bicara pelaksanaan di sekolah masing-masing. Atau kita cadangkan supaya usrah itu dilakukan sebelum solat zuhur, supaya mereka habis usrah, mereka boleh lakukan solat zuhur berjamaah. Atau lepas zuhur, solat jamaah zuhur dulu, kemudian lakukan usrah. Ini antara 4 perkara yang mengiringi perjalanan usrah ini agar dia menjadi dekat dengan standard usrah yang biasa kita lakukan. Kerana usrah standard ada 2 kali solat jamaah, iaitu maghrib dan isya. Tapi kita di waktu sekolah, kita hanya ada waktu duha dan zuhur. Kalau boleh kita dekatkan dengan waktu itu supaya berlaku proses solat berjamaah bersama ahli usrah. Itu 4 perkara yang mengiringi usrah. Sasaran usrah kita dah sebut tadi, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Yang dimasukkan tahap itu adalah tahap usrah unit. Dia bukan tahap di sekolah kita. Tahap kita kata tahap 1, darjah 1, darjah 2, darjah 3 kan. Bukan tahap di sekolah, tapi ini tahap usrah unit. Okey, ini format usrah. Format usrah ini di dalam buku kita ada dalam muka surat 46. Kita letakkan pertama sekali 10 minit lakukan maksurat, 15 minit Al-Quran dan hadis, silibus keabiman dia lakukan dalam 20 minit, dan aktiviti gerakan dia bincang 15 minit. Habis 1 jam. Jadi bahannya ada di dalam penerangan kita ini. Pertama kita pergi ke silibus usrah. Silibus usrah ni, minggu ni dia baca Al-Quran, minggu depan dia baca hadis. Jadi dia bergilir-gilir. Kalau buat sekaligus, kita tak sempat hadam semua tu. Ini kita boleh tengok di muka surat 47. Muka surat 47 dalam buku tersebut. Silibus usrah tahap 1, iaitu untuk tahun 4, 5 dan 6. Al-Quran dan hadis. Tahun 4 kita letak Al-Fatihah. Tahun 4 fahami maksud. Tahun 5 surah Fatihah juga, dia teliti tafsir. Dia dah mula buka tafsir. Kita pihak sekolah elok sediakan tafsir Hamka. Paling kurang tafsir Hamka, tafsir Pimpinan Rahman, tafsir bahasa Melayu yang mudah dicapai dan mudah difahami oleh anak-anak kita. Tahun 6 mereka sudah perlu berbincang soal tadabbur surah Al-Fatihah. Kita permudahkan perjalanan usrah ini dengan guru-guru murabbi harus membimbing, beri tunjuk ajar cara melaksanakan proses penerangan tentang surah Al-Fatihah ini. Fahami maksud, sekadar membaca, menghafal dan faham maksud Al-Fatihah untuk darjah 4. Darjah 5, dia teliti tafsir. Kemudian minggu depan, hadis pelajaran 1. Okey, hadis ini kalau kita tengok di ujung nota itu ada nota rujukan. Buku teks hadis terbitan YTP. Makna dia hadis-hadis yang disediakan di dalam silibus usrah ini, kita ambil daripada buku teks hadis terbitan YTP mengikut darjah. Darjah 4 dia balik ke hadis nombor 1 dia. Darjah 5 dia buka buku darjah 5, hadis nombor 1. Darjah 6 buka buku hadis YTP. Darjah 6 ambil hadis nombor 1. Hadis pelajaran pertama. Apa dia perlu buat? Pertama, fahami maksud. Darjah 4 cukup sekadar memahami maksud. Darjah 5 dia teliti syarahnya, syarah hadis. Kalau darjah 6, dia dah kena keluarkan senarai iktibarnya. Hadis yang kita pelajari ini, apa iktibarnya? Kita keluarkan. Kita bincang di dalam usrah tersebut.
Begitulah seterusnya sehingga 35 slot, 35 unit silibus usrah kita dah bentukkan untuk pelaksanaan sepanjang tahun. Kita buat perkiraan hari itu, kita ada 40 minggu. Jadi tolak cuti, tolak apa, kita anggap 35 ini kalau kita boleh lakukan setahun penuh, insya-Allah boleh habis 35 ini. Atau mungkin tak sampai pun 35 kali kita boleh buat setahun. Tapi sekurang-kurangnya kita dah menyiapkan 35 unit silibus untuk diguna di dalam setiap usrah di dalam sekolah masing-masing. Kedua, kita pergi ke silibus usrah tahap 2. Tingkatan 1, 2, 3. Kita sambung ayat Al-Quran daripada yang silibus 1 tadi. Al-Bayyinah. Tingkatan 1 apa dia buat? Dia hanya perlu memahami maksud ayat 1 sampai ayat 4 surah Al-Bayyinah. Tingkatan 2, dia perlu meneliti tafsir ayat yang sama. Tingkatan 3, dia sudah pergi kepada tadabbur surah dan ayat yang sama. Begitulah. Hadis juga untuk tingkatan 1 ni, tingkatan 1, 2, 3 untuk tahap kedua usrah unit ini, kita ambil daripada hadis 40 karangan Imam Nawawi. Kita letak nota di bawah dia tu. Silibus hadis untuk usrah tahap 2 ini diambil dari kitab 40 hadis 40 karangan Imam Nawawi. Telah dipetik hadis-hadis pendek dari kitab tersebut untuk dibincang di dalam grup usrah. Cuma untuk kali ini kita ada tugas sikit untuk tingkatan 1, 2, 3 ni. Tugas mereka untuk mencari data tentang imam hadis. Kita sempat memasukkan 10 imam hadis di dalam silibus yang kedua ini. Tengok minggu yang ke-6, kenali Imam Ibnu Majah. Kenali di usrah tahap 1 pun kita dah minta mereka carikan maklumat. Ni balik kepada muka surat sebelumnya. Silibus usrah tahap 1. Minggu ke-6, kenali Imam Bukhari. Tahun 4 apa dia perlu buat? Cari riwayat hidup. Dia tinggal guru murabi bantu print out daripada Wikipedia pun dah cukup untuk cerita riwayat Imam Bukhari. Tahun 5, dia mencari apa buku-buku karangan, kenali buku-buku kenalan buku-buku karangan Imam Bukhari. Tahun 6, dia mendalami sikit, tengok bagaimana cara Imam Bukhari menulis kitab sahihnya. Jadi kita ada kenali Imam Bukhari, minggu ke-12 kenali Imam Muslim, minggu ke-24 kenali Imam Abu Daud, 30 kenali Imam Nasai. 4 imam kita letak di dalam tahun usrah tahap 1. Usrah tahap 2 kita perkenalkan imam bakinya tadi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Hakim. Ada lagi Imam Tirmizi, Imam Abu Daud. Semuanya Imam Malik, Ad-Darimi kita masukkan di dalam silibus untuk menjadi tugasan kepada ahli untuk minggu tersebut. Jelas? Kita pergi ke tahap 3. Silibus usrah tahap 3, tingkatan 4 dan 5. Al-Quran hadisnya juga sambung daripada masih di dalam juzuk amma, sambung daripada usrah tahap 2. Cuma di dalam tahap 3 ini kita ada, lepas tu kita habis surah Naba, kita masuk surah Muzammil, Mudassir, Insan, Yasin, kita masuk surah Kahfi, Luqman, Sejadah. Kita ambil beberapa bahagian daripada ayat dia. Tak banyak, kita ambil dalam 5 ayat, 5, 6 ayat macam tu sahaja untuk mereka tadabbur, fahami tafsiran dan tadabbur. Jadi tingkatan 4 dan 5 ini, kalau kita kata surah Abasa ayat 1 sampai 10, dia fahami tafsiran
Abasa itu, kemudian tingkatan 5 tadabbur ayat tersebut. Di sini kita memperkenalkan di usrah yang silibus usrah tahap 3 ini, 4 dan 5, tingkatan 4 dan 5 ini, kita memperkenalkan mustalah hadis. Apa itu hadis qudsi? Ini bahannya dicari oleh murid. Apa itu hadis mutawatir? Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis hasan? Apa itu hadis dhaif? Hadis mursal, hadis marfu', hadis musalsal, hadis mu'dal, hadis matruk. Ini ada tugasan yang kita beri sepanjang 35 kali usrah tu, ada dalam 10-nya mereka ada tugas untuk mencari maklumat tentang perkara ini. Jadi untuk tingkatan 4 dan 5 ni juga kita masih mengambil potongan daripada hadis-hadis Imam Nawawi dalam matan Al-Arba'in. Itu silibus usrah tahap 1, 2, 3 Al-Quran dan hadis. Ni Al-Quran dan hadis sahaja. Untuk lepas maksurat, agenda yang kedua adalah Al-Quran dan hadis. Setiap satu minggu dia lalui satu persatu. Ikut sampai ke minggu 35. Okey, seterusnya. Kita pergi ke silibus usrah keabiman. Silibus usrah keabiman ini juga kita buat dalam 3 tahap. Tahap 1, 4, 5, 6. Tahap 2, tingkatan 1, 2, 3. Tahap 3, tingkatan 4 dan 5. Ini kita boleh tengok di dalam buku tentang pelaksanaan silibus keabiman ini dalam muka surat 56. Muka surat 56 di dalam buku ini kita dapat melihat bagaimana kita cerita sikit tentang pengenalan pelaksanaan silibus keabiman ini. Saya ingat secara ringkasnya kita nak supaya dilakukan dalam usrah ini selama 20 minit berbincang tentang keabiman mengikut tahap dan sasaran usrah pelajar. Jadi dalam objektif ada benda ni kita dah sebut di awal tadi. Jadi kita minta supaya rujuk ke buku ini, muka surat 56, ada penjelasannya. Silibus keabiman tahap 1 iaitu tahun 4, 5, 6. Pertama sekali tahun 4 dia hanya memahami, menyanyi dan memahami lagu lirik lagu keabiman itu. Lagu apa dia panggil? Lagu perjuangan. Lagu perjuangan itu tahun 4 dia hanya menyanyi dan memahami maksud. Tahun 5 lagu yang sama dia menghayati perjuangan. Contoh perjuangan Abim, dia dah kena bawa mai melihat video, dia dah boleh senaraikan apa yang dia tahu tentang perjuangan Abim yang disebut di dalam lagu tersebut. Dan yang tahun 6, melalui lagu tadi juga, mereka hanya perlu menyenaraikan peranan Abim melalui lagu-lagu tersebut. Yang disebut tadi itu, peringkat antara bangsanya di sana di sini, itu apa sebenarnya. Jadi mereka kena dibantu oleh guru murabbi, dan ketua murabbi kena panggil guru murabbi ini untuk beri taklimat pelaksanaan usrah dalam minggu tersebut. Setiap minggu perlu ada penerangan ataupun diberi bahan kepada guru murabbi ini untuk guru murabbi turunkan kepada nakib-nakibnya, untuk nakib-nakibnya melaksanakan usrah di dalam unit masing-masing. Begitulah kita senaraikan silibus keabiman ini secara ringkas, mudah untuk dilaksanakan. Ini boleh rujuk di dalam buku kita muka surat 61. Silibus keabiman tahap 2 tingkatan 1 kita masih lagi balik kepada lagu tersebut. Dia balik lagi kepada lagu tersebut, menyanyi, memberi maksud lirik dan menghayati dia. Tingkatan 2 menghayati makna perjuangan. Dan tahap 3 dia dah mula mempelajari sejarah dan penubuhan Abim. Dia dibuat dalam bentuk kuis. Ini perlu dibantu oleh guru-guru
murabi, guru ketua murabi rancang macam mana nak menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 pengenalan tentang ABIM, tentang wadah, disenaraikan supaya mereka mudah untuk sebut dan bincang di dalam usrah mereka. Tahap minggu kedua dia ada berbincang soal visi dan misi ABIM. Tingkatan 2 akan bincang soal logo ABIM. Tingkatan 3 akan bincang tentang organisasi ABIM dari sudut sejarah dan penubuhan Salwa. Ini kena tengok dan kita kena bantu mereka dalam mencari bahan. Sebab itu kita minta setiap sekolah perlu dekat dengan ABIM di negeri masing-masing supaya maklumat dapat mereka kutip daripada organisasi ABIM yang berdekatan dengan sekolah mereka. Ini tahap 2. Tahap 2 ini kita memasukkan kita menyerap modul usrah sumur. Modul usrah sumur ni kita serapkan di dalam tahap 2. Ni kita boleh tengok di dalam buku kita muka surat 72. Bagaimana budi bahasa nak di modul budi bahasa dikembangkan. Jadi kita dah beri di muka surat belakang lampiran itu macam mana pelaksanaan modul budi bahasa. Baca sahaja insya-Allah kita dapat memahami cara melaksananya. Ni sebenarnya ada dalam slide saya. Di akhir nanti kita akan tengok bagaimana modul usrah sumur ini kita kemukakan. Dan terakhir silibus keabiman tahap 3, tingkatan 4 dan 5. 1, usrah unit yang pertama mereka tahun 4 ni pengenalan tentang ABIM, dia ulang kaji balik, rujuk teks keabiman, pengenalan, kenal balik, ingat balik tak yang mereka kenal tentang ABIM itu apa. Tingkatan 5 dia dah mula refleksi, dah mula muhasabah usrah unit ini. Apa dia buat? Pencapaian unsur keabiman dalam usrah tahun lepas dan nilai tambah untuk tahun ini. Dia dah mula. Ni sebenarnya bersambungan. Tapi kerana tahun ini adalah tahun pertama, kita hanya berbincang berdasarkan maklumat yang ada di tangan mereka. Sepanjang mereka belajar di sekolah kita, apa mereka tahu tentang ABIM? Apa mereka kenal tentang ABIM? Siapa yang mereka kenal tentang ABIM, Wadah dan PKPM? Ini kita senaraikan juga 35 unit. Tahap 3 ini juga 35 unit yang boleh mereka rujuk untuk pelaksanaan silibus keabiman. Seterusnya, kita pergi ke yang ketiga. Agenda ketiga kita adalah aktiviti gerakan dinamika usrah. Agenda yang ketiga. Dalam usrah kita tu kita ada 4 agenda. Maksurat, Quran hadis, silibus keabiman, dan yang keempat inilah aktiviti gerakan dinamika usrah. Kita list dalam buku muka surat 84. Dalam buku kita muka surat 84 bercerita tentang macam mana nak melaksanakan aktiviti gerakan dinamika usrah. Pengenalan dia pun ada. Saya baca sikit untuk perkongsian kita hari ini. Agenda aktiviti dinamika adalah penting bagi menggerakkan usrah agar relevan dan bersifat dinamik. Usrah yang dinamik ialah usrah yang berkembang dengan pelbagai aktiviti di luar lingkungan masa usrah. Jadi dalam usrah dah kita bincang, lebih efektif lagi dia berlaku perbincangan mereka tadi merancang untuk melakukan program di luar usrah. Ini yang kita cadangkan. Generasi penggerak ABIM lalu telah merancang penubuhan taski, sekolah-sekolah, program masjid, program masyarakat. Yang lain-lain itu semuanya di dalam pertemuan usrah. Hari itu ketika saya bentang di Al-Ustaz, saya memberi cadangan bila ada guru yang mengatakan bahawa kalau murid tahun 4, darjah 4, apalah yang mereka boleh buat. Jadi terlintas ketika itu dalam perbincangan kami sebelum ini cambahan idea macam mana budak tahun 4 nak melaksanakan
aktiviti gerakan dinamika usrah ni. Kami kemukakan cadangan, okey, murid tu contohnya dia tengok apa masalah yang berlaku di sekolah dia. Kita cadangkan kepada dia supaya melakukan penyelesaian kepada masalah tersebut yang berlaku di sekitar mereka. Contoh, pensel. Banyak pensel dibuang-buang keliling kelas. Kita minta unit usrah ini, tugas kita minggu ini ialah mengutip semua pensel yang dibuang. Kita buat satu kotak, tabung. Untuk murid yang tiada pensel, boleh ambil pensel di dalam kotak ini. Contoh, dikutip, dia asah, yang patah mata dimasukkan matanya, pensel dan pen diletak elok-elok. Untuk murid yang tiada pensel dan pen, dia boleh datang ambil di kotak tersebut. Kerana ini masalah yang berlaku di semua sekolah kita. Murid kita paling banyak benda yang hilang, yang hari-hari hilang adalah pensel, rubber dan bahan-bahan penulisan dia. Jadi dia boleh kutip, ini bahan letak tabung rubber, ini tahu pensel, ini pen, ini pembaris. Apa lagi lah yang dibuang oleh murid-murid, tinggal macam tu saja, kutip, dia buat tabung. Dia menyelesaikan masalah setempat. Ini salah satu daripada aktiviti gerakan dinamika usrah. Atau dia tengok kasut tak tersusun di sekolah. Dia kempen. Mari kita kempen supaya semua kita lekatkan kempen susun kasut lambang ketamadunan kita. Bila orang tengok, bertamadunnya sekolah kita kerana kasutnya tersusun rapi. Dia boleh rancang kebersihan, apa sahaja, bentuk yang kecil-kecil daripada sekecil-kecilnya ke yang lebih besar. Jadi kita mengajar mereka merancang daripada umur darjah 4 lagi. Rasanya benda kumpul pensel, susun kasut, kutip sampah, jaga kebersihan, itu sangat boleh dilakukan oleh anak murid kita di tahun 4, 5 dan 6. Dan apatah lagi yang di sekolah menengah, melihat keperluan di kawasan mereka, persekitaran mereka, mereka rancang, bincang, plan pelaksanaan untuk minggu depan. Apa kita nak buat? Selain kita boleh lakukan kempen solat duha, kempen rohani puasa Isnin, Khamis, kempen berzikir. Sekolah kita ni kurang zikir lah. Sebab tu hati keras. Jadi mari kita pacak subhanallah, alhamdulillah, kata-kata tempat. Minta bincang dengan guru murabbi, kami nak buat benda ni, kat mana kita nak letak? Supaya semua orang tengok kalimat Allahu Akbar terlintas keluar di mulut dia. Allahu Akbar menyebabkan hati dia lega. Kempen rohani seperti ini juga boleh kita lakukan. Dan boleh sangat dilakukan oleh anak-anak kita darjah 4, 5 dan 6. Juga kempen menggunakan bahasa yang baik di sekolah. Kita kadang-kadang ziarah ke sekolah tertentu, duduk di kantin, dengar budak-budak kita sembang, Allahu Akbar. Bahasa-bahasa yang kita dewasa pun tak sanggup keluarkan, kita dengar daripada mulut mereka. Mari kita kempen berbahasa yang baik. Satu, kita makna dia, kempen-kempen seperti ini perlu diperbanyakkan di sekolah kita. Yang akhirnya dia akan menjadi watak, menjadi tabiat kepada murid kita di mana saja dia pergi. Dia tengok benda tak betul, dia ingin perbetulkan. Dia tengok benda tidak sempurna, dia sempurnakan. Sebab itu kita nak mengajar dia daripada sekarang berfikir soal bagaimana nak membina sekolah yang cantik, sekolah yang hebat melalui kempen unit-unit usrah kecil ini. Ziarah, kita tak pernah memberi penghormatan kepada Pak Gad. Satu orang tanya, Pak Gad tu bila hari jadi? Mari kita kempen hari ini. Semua pakat bawa gula-gula ke apa sikit. Ucap selamat hari jadi kepada Pak Gad. Selamat hari jadi kepada tukang masak. Kita tak pernah hargai. Apatah lagi kepada guru-guru, kepada penyelia sekolah, kepada guru-guru murabbi. Hari jadi kita beri penghormatan. Kita ucap doa supaya semua dalam sekolah kita ini mendapat keberkatan. Boleh kempen apa sahaja.
yang penting berlaku dalam lingkungan sekolah kita. Ini aktiviti gerakan dinamika usrah ini amat menarik untuk kita lakukan, menarik minat pelajar untuk terus aktif di dalam usrah kerana ia sangat besar interaksi dia dengan murid, sesama murid, dengan guru, dengan orang-orang di sekitar mereka. Ini dalam muka surat 84 kita menyenaraikan banyak. Kita boleh tengok pertama qiyamul lail, tamrin. Ini setahun sekali, 2-3 minggu sekali, sebulan sekali boleh dilakukan. Program lestari, penghijauan sekolah. Mari kita tengok cikgu tu nak buat apa, bahagian pertanian kat pagar tu nak buat lestari apa. Kita kempen semua murid bawa satu pokok kecil dalam pasu yang standard. Mari kita bantu guru tersebut untuk lakukan lestari di kawasan sekolah. Kempen hijau, kempen apa saja boleh dilakukan melalui usrah, unit usrah ini. Program penyelesaian masalah setempat seperti yang saya sebut tadi, itu boleh kita bincang, tengok masalah apa berlaku di sekolah kita. Penambahbaikan usrah yang kelima. Yang keenam, program kemasyarakatan. Program kemasyarakatan, gotong royong, kempen kutip derma untuk bantu keluarga miskin, bantu kerja kebajikan di rumah orang tua, kempen menjaga kebersihan tempat awam, kempen pelestarian alam. Banyak benda yang kita boleh buat. Meraihkan guru, ibu bapa, malah meraihkan staf bukan akademik di sekolah seperti tukang kebun, staf, cleaner, tukang masak, pak gad dan lain-lain seperti saya sebut tadi. Usrah ziarah, ziarah ke bilik guru, ziarah untuk berkenalan dengan guru. Ini boleh dibuat di dalam rancang di dalam dinamika, aktiviti dinamika usrah. Kemudian mereka juga boleh merancang aktiviti cuti sekolah, nak pergi mana, berziarah, riadah, kemah ke apa, nak menyertai program seminar ke apa, dia boleh merancang di dalam unit usrah dia. Pertandingan antara usrah boleh kita lakukan, aktiviti rehlah, iftar jama'i dan berkumpulan, boleh rancangkan. Kita dah kempen puasa Isnin Khamis tu, mari kita kempen supaya petang hari Isnin tersebut kita bawa mak bapak sekali, jom kita berbuka bersama ibu bapa bersama di sebelah petang, adakan majlis sikit, bawa potluck, tidak memberatkan siapa-siapa. 13, kempen berbentuk sosial, sama ada kempen membaca, korang baca lah di sekolah kita ni, mari kita buat kempen baca, kempen berbahasa Arab, kempen tertib berurusan di kantin, sentiasa berdisiplin, kempen bahaya gadget, kempen menolak vandalisme, kempen menjaga kebersihan, kempen say no to plastik, kempen senyum, kempen salam, kempen menyapa kawan-kawan. Banyak kempen yang boleh kita lakukan. Ini sekadar contoh kecil sedikit yang kita sertakan di dalam buku ini. Muka surat 86, 87. 14, kempen-kempen berbentuk amalan rohani. Kita minta supaya digalakkan seperti tadilah, puasa sunat, beri salam, bersedekah mingguan, apa saja yang berbentuk kempen rohani. Banyak berzikir, mengamalkan zikir tertentu dalam kehidupan harian, maksurat, itu sangat bagus untuk kita laksanakan. Itu pelaksanaan dinamika usrah, aktiviti gerakan dinamika usrah yang di dalam slot terakhir. Mereka merancang di dalam unit itu, pelaksanaannya esok, minggu depan, atau tarikh tertentu, itu terserah kepada mereka. Itu kita senaraikan di dalam muka surat 87 sebagai panduan, cadangan, dan boleh dikembangkan lagi dengan cadangan yang lebih menarik mengikut kedudukan sekolah tersebut. Muka surat 89, kita senaraikan, kita letakkan pelaporan usrah unit. Jadi murid setiap usaha kena photostat 35 line daripada muka surat ini, dan setiap satu usrah unit satu
apa dia mengisi satu muka surat tu. Senarai nama kawan dia yang hadir, apa konten apa yang dia bentang usrah kali ini, nama usrah dia, tahap, unit, tarikh bila. Itu kita dah senaraikan, dia tinggal mengisi sahaja di dalam ruang kosong tersebut. Dan minggu itu satu untuk dia, satu dia serah, ataupun dia buat satu buku serah kepada guru murabbi, untuk guru murabbi beri tanda tangan pengesahan tentang pelaksanaan usrah mereka. Nanti untuk akhir bulan, guru murabbi akan serah kepada ketua murabbi, iaitu JPK Syakhsiah, untuk JPK Syakhsiah kumpul, dan di 3 bulan sekali dia buat ringkasan kepada pelaksanaan usrahnya dan hantar kepada YTP melalui email, dah mencukupi. Okey, jadi itu antara silibus dan bagaimana melaksanakan proses usrah tersebut di dalam 4 agenda yang mengambil masa cuma 1 jam. Jika kita ada masa, mari kita teliti di akhir buku ini, iaitu pelaksanaan usrah sumur. Usrah sumur yang saya kongsikan di sini, kita masukkan modul berbudi bahasa. Kriteria nak lakukan dia berbudi bahasa itu, iaitu hormat menghormati, berlapang dada dengan perbezaan pendapat. Ciri-ciri kriteria modul berbudi bahasa ini berlapang dada dengan perbezaan pendapat. Aktiviti dia apa? Telur atau ayam? Mana dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Pada akhir aktiviti, ahli usrah dapat menyatakan maksud perbezaan pandangan dalam sesuatu perkara. Mengetahui adab-adab perbezaan pandangan dalam sesuatu perkara. Jadi lepas kita bentang modul ini, nakib dia diberi penerangan oleh murabbi buat penerangan kepada nakib untuk pelaksanaan modul ini. Berbincang dan akhirnya refleksi, iaitu menghormati pandangan orang lain. Perbezaan pendapat adalah satu rahmat. Dia ulas refleksi itu untuk manfaat mereka bersama. Banyak yang kita sediakan di dalam buku tersebut, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk ke akhir buku ini, yang menyenaraikan modul-modul sumur ini. Banyak, saya ingat muka surat dia dari itu dia, berbudi bahasa ni. Daripada muka surat 1, tu habis-habis tadi yang 89 punya tu. Daripada muka surat 91 hingga 192. Hampir 100 muka surat kita bekalkan kepada murabbi kita di dalam buku ini. Hampir 100 muka surat modul pelaksanaan di dalam usrah tersebut, iaitu modul sumur yang kita pakai. Kita ambil kerana dia daripada bahagian pendidikan Islam, bahagian pendidikan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia kita. Jadi saya kira ini yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pelaksanaan dan apa bahan, apa maklumat yang ada di dalam buku tersebut, yang jika kita tengok, kita rujuk, kita dah dapat melaksanakan usrah di dalam sekolah kita masing-masing. Saya kira itu pembentangan saya. Kita buka ruang untuk sesi perbincangan. Jika tuan-tuan ada pertanyaan, boleh kita perhalusi di dalam perbincangan ini. Silakan, saya serah balik kepada pengurusi majlis tadi untuk
ngepalai sesi soal jawab ini. Silakan. Ya.